Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi 2 Ogos bersama saya Fazril Hisham Afandi. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyifatkan pengisytiharan proklamasi darurat negeri Sarawak sebagai langkah perlu untuk memastikan Sarawak memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memerangi COVID-19. Jelasnya terdapat banyak isu yang perlu diberi perhatian ketika ini, terutamanya keselamatan rakyat dan juga pemulihan ekonomi. Untuk itu, Datuk Dr. Wan Junaidi berharap semua pihak bersatu tanpa mengira perbezaan fahaman politik untuk bersama kerajaan dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sementara itu, beliau yang juga Ahli Parlimen Santubong memaklumkan lebih 20 tan bantuan makanan telah diagihkan kepada penduduk di kawasan Santubong yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Beliau menerusi kenyataan media menambah lebih 3,000 keluarga melibatkan lebih 13,000 penduduk dari kawasan Tabuan Melayu, Bintawak Hilir dan beberapa kampung di kawasan Santubong mendapat manfaat bantuan makanan berupa keperluan asas. Pengisytiharan proklamasi darurat negeri Sarawak oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Sabtu lalu sekaligus menggantung pilihan raya Dewan Undangan Negeri PRN wajar dilihat sebagai satu rahmat kepada negeri ini. Menurut penolong Naib Chancellor Pembangunan dan Kepimpinan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Profesor Datu Muhammad Fazil Abdul Rahman, dalam keadaan Sarawak yang masih berdepan dengan pandemik COVID-19, ia sama sekali tidak mengizinkan proses pilihan raya untuk diadakan. Rakyat Sarawak akan dapat membuktikan kepada rakan-rakan kita dan negeri lain bahawa di Sarawak solidariti antara kita, tidak kira fahaman ataupun ideologi politik yang kita dukung, kita akan tetap bersama dalam memerangi COVID dan menerima pengisytiharan ini dengan hati yang terbuka. Ujar beliau meskipun sesetengah pihak merasakan proklamasi itu akan membantutkan usaha demokrasi, namun ia sama sekali tidak berkaitan untuk melengah-lengahkan mahupun menidakkan hak rakyat untuk melaksanakan tanggungjawab rakyat keluar mengundi. Profesor Datu Muhammad Fazil menjelaskan risiko penularan wabak COVID-19 adalah tinggi jika pilihan raya tetap diadakan kerana dalam memastikan semua pihak mematuhi prosedur operasi standard dalam situasi tersebut adalah mencabar. Bercakap kepada pemberita, beliau menambah menerusi proklamasi darurat itu juga, usaha kerajaan negeri untuk memerangi COVID-19 menerusi pelbagai inisiatif termasuk program vaksinasi dapat dilaksanakan dengan lancar. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS menjangkakan sebanyak 70% daripada populasi dewasa di negeri ini akan menerima imunisasi COVID-19 lengkap menjelang penghujung bulan ini. Pengarahnya Datuk Dr. Mohamed Sapian Mohamed memberitahu Sarawak telah mencapai kadar imunisasi COVID-19 yang tinggi bagi golongan itu, iaitu sebanyak 86.7% bagi dos pertama dan 66.6% bagi dos kedua setakat Sabtu lalu. Datuk Dr. Mohamed Sapian berkata kadar imunisasi yang tinggi itu memberi impak positif terhadap bilangan kes baharu yang dikesan serta kadar kematian akibat COVID-19 di Sarawak. Beliau menerusi kenyataan media menjelaskan berdasarkan laporan pada Julai lalu, purata kes yang dikesan telah menurun kepada 383 kes sehari berbanding dengan 584 kes pada Jun dan 538 kes pada Mei lepas. Katanya walaupun terdapat peningkatan kes pada 25 hingga 21 lepas, iaitu sebanyak 450 kes baharu sehari, namun kebanyakan kes tersebut adalah tertumpu di beberapa daerah terutamanya di bahagian Kuching, Semarahan dan Serian berikutan aktiviti saringan bersasar termasuk saringan kontak kepada kes positif. Selain itu, bilangan kes COVID-19 yang memerlukan pemantauan dan rawatan rapi di hospital turut menyaksikan pengurangan sejajar dengan peningkatan mendadak liputan imunisasi di negeri ini. Beliau menambah bilangan kes yang memerlukan rawatan kritikal turut menyaksikan penurunan daripada purata 83 kes sehari pada Jun lalu kepada 45 kes sehari bulan lepas. Manakala jumlah kematian akibat COVID-19 juga berkurangan daripada 108 kes pada Jun lepas berbanding 45 kes pada Julai lalu.
Kadar vaksinasi yang tinggi di bahagian Sibu berjaya mengurangkan kes pesakit COVID-19 yang dimasukkan ke wad rawatan rapi ICU dan wad COVID-19 di Hospital Sibu. Penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu, Dr. Anwar Rapai berkata, setakat Jumaat lepas, kadar penggunaan katil di wad COVID-19 adalah 36%, manakala di Pusat Rawatan dan Kuarantin COVID-19 PKRC adalah pada paras 24.8% sahaja. Yang biru dok tanggal kita. Yang biru tu kes yang masuk ke ICU. Bayangkan ada satu ketika lebih daripada 120%. Okey. Lepas dia semenjak awal bulan 7, dia mulai menurun. Sehingga semalam hanya 30% saja katil di ICU dipenuhi oleh pesakit COVID. Jelasnya, kadar tersebut jelas menunjukkan tren penurunan berbanding jumlah peratusan penggunaan katil pada Mei lalu dengan kadar penggunaan katil di PKRC pernah mencecah melebihi 90% kapasiti, manakala wad COVID-19 di Hospital Sibu pada ketika itu juga mencatat kadar penggunaan melepasi kapasiti maksimum iaitu pada paras 120%. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam memberitahu demikian menerusi laman Facebooknya. Dalam pada itu, setakat semalam ramai lebih 215,000 orang penduduk di bahagian Sibu telah mendapat sekurang-kurangnya dos pertama vaksin COVID-19. Daripada jumlah itu, lebih 169,000 orang telah lengkap kedua-dua dos. Setiap individu yang layak menerima vaksin COVID-19 perlu mempunyai akses untuk mendapatkan suntikan vaksin mereka, termasuk golongan pekerja asing dan individu tempatan yang mempunyai masalah seperti tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Sehubungan itu, bas vaksinasi bergerak Sibu telah beroperasi 2 hari di Jalan Ding Lik Kong sejak Sabtu untuk tujuan itu. Menurut Setiausaha Politik Ketua Menteri Michael Tiang, usaha itu penting bagi memastikan pemberian vaksin kepada penduduk yang tinggal dan bekerja di Sibu tanpa mengira asal-usul dan latar belakang individu terbabit. We want Sibu to be safe. We want everyone to be vaccinated because I believe we are living in the same town. We go to the same coffee shop. We go to the same supermarket to do shopping. We are together. So we need to give them chance to be vaccinated. Jelasnya ini sekaligus akan membina imuniti kelompok di Sibu yang membolehkan penduduknya hidup dalam suasana yang selamat. Michael Tiang yang juga Ketua Pemuda Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP ditemui media ketika membantu menyelaraskan operasi bas vaksinasi bergerak di Jalan Ding Lik Kong Sibu. Beliau memaklumkan kaedah pemberian vaksin di Sibu kini telah berubah daripada pemberian di PPV statik kepada pengoperasian PPV bergerak yang memfokuskan kepada perumahan, perkampungan dan kawasan perindustrian. Seorang wanita warga negara tempatan telah ditahan polis atas kesalahan memalsukan keputusan ujian calitan COVID-19. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media mendedahkan tangkapan tersebut merupakan antara laporan kompaun oleh PDRM terhadap pelanggaran prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19. JPBN memaklumkan pemalsuan keputusan ujian calitan merupakan kesalahan di bawah Seksyen 22(D) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Sementara itu, pihak PDRM telah mengeluarkan 23 kompaun semalam atas pelbagai pelanggaran prosedur operasi standard dengan tiada penjarakan fizikal dan gagal mengimbas kod QR MySejahtera sebelum memasuki premis mencatatkan jumlah kompaun tertinggi dengan masing-masing 10 kompaun. Setakat ini, PDRM telah mengeluarkan 9,616 kompaun atas pelanggaran SOP. Sementara itu, JPBN juga memaklumkan 2 lagi kluster baharu COVID-19 dikesan di Sarawak semalam. Kluster tersebut ialah kluster 511 Sentosa di Kuching yang merupakan kluster tempat kerja melibatkan asrama sebuah kem askar wataniah di Kota Sentosa dengan seramai 12 orang didapati positif termasuk kes indeks. Kesemua yang positif telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak dan Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC di daerah Kuching. Manakala kluster Kandis Pantu Sri Aman merupakan kluster komuniti melibatkan 2 buah rumah panjang di kawasan Kandis
Lacau dan Rapak Panyau Pantu di Seri Aman. 6 orang didapati positif termasuk kes indeks dan kesemua terlibat telah dimasukkan ke Hospital Seri Aman dan PKRC di daerah Seri Aman. Ini menjadikan 85 kluster masih aktif di Sarawak setelah kluster Sungai Sebetan Seratok diisytiharkan tamat. Dalam pada itu, kes harian baharu COVID-19 di negeri ini masih mencatat 3 angka dengan 578 kes direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 77,306 kes. JPBN turut mengisytiharkan 2 lokaliti yang akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Seri Aman iaitu Rumah alias Kampung Kandis Pantu dan Rumah Peter Gimang Kampung Rapak Panyau Pantu bermula hari ini sehingga 14 Ogos. Sebuah kapal bersama 3 kru ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Miri pada Sabtu lalu kerana gagal mengemukakan dokumen pelepasan pelabuhan yang sah di Kuala Niah, Miri. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Fazi Othman berkata, bot kilat 41 telah mengesan sebuah kapal tangki yang disyaki dan mencurigakan sekitar jarak lebih kurang 8 batu nautika dari barat Kuala Niah pada pukul 2 petang. Kapten Maritim Mat Fauzi memberitahu kapal tersebut yang dikendalikan kru warga tempatan berumur lingkungan 17 hingga 43 tahun bersama muatan diesel dengan anggaran 15,000 liter itu gagal mengemukakan dokumen tersebut ketika diperiksa. Jelasnya penahanan tersebut adalah hasil maklumat risikan mengenai pelanggaran undang-undang oleh kapal-kapal di perairan Miri. Kesemua kru bersama kapal diiringi masuk ke jeti Pusat Tahanan Vessel Zon Maritim Miri untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Sekian berita pagi Sarawak. Kesan COVID-19 lebih teruk kepada orang yang belum divaksinasi. Jangan tunggu dan tangguh. Daftar untuk dapatkan vaksin anda segera. Saya Fazril Hisham Afandi. Assalamualaikum.